uh, dua kaedah yang akan kita pelajari untuk mengira pesongan dan cerun ialah kaedah Macaulay dan kaedah Virtual Word ataupun kaedah beban unit. Jadi kita pergi ke kaedah yang pertama, kaedah yang paling penting untuk menghadapi peperiksaan iaitu kaedah Macaulay. Jadi kaedah Macaulay adalah berdasarkan daripada apa yang dipanggil elastic curve equation, persamaan lekuk anjal. Jadi penerbitan dia ada di dalam nota yang telah saya sertakan. So basically EI D2Y dx2 adalah sama dengan satu persamaan bending moment. E ialah seperti biasa, elastic modulus. I ialah moment of inertia. M ialah persamaan bending moment. Jadi untuk mendapatkan persamaan yang boleh digunakan untuk mengira cerun, kita buat integration Kita buat integration pada persamaan ni. Jadi kita akan dapat persamaan cerun Maksudnya kalau kita integrate EI D2 dx2, kita akan dapat kat sini EI D2 dx. So D2 dx ialah slope ataupun rotation. Dan bila kita integrate sekali lagi, maknanya kita integrate EI D2 dx, kita akan dapat persamaan di bawah tu Maksudnya kalau kita integrate EI D2 dx, kita akan dapat persamaan EIY. Jadi Y itu ialah deflection, sementara D2 dx ialah slope ataupun rotation. Jadi dalam kaedah Macaulay ni kita perlu tahu menulis persamaan bending moment untuk satu bahagian rasuk daripada satu hujung rasuk. Biasanya kita ambil daripada sebelah kiri contohnya kita ada simply shafted beam di sini, subjected to 2 point loads. Jadi kalau kita ambil daripada bahagian A, hujung A, kita ambil daripada hujung A, bahagian yang paling jauh ialah bahagian CD Jadi kita tulis persamaan M, persamaan bending moment di bahagian CD Jadi katakan satu cross section di sini dan jarak dia daripada A ialah X. Jarak ni ke sini ialah X. Jadi kita pertimbangkan daripada sistem daya-daya daripada bahagian sebelah kiri sahaja. Jadi kalau kita tulis, kita akan ada persamaan M RA times X. Kemudian yang ini tertinggal ni, arrow dia 20 akan memberikan lawan jam Jadi jarak ni ke tempat kita ambil moment ialah X minus 2 Kemudian 40, jarak ni ke sini ialah X minus 4. Jadi dia ada lawan jam minus time beban time jarak Itu cara kita nak tulis persamaan moment Kita boleh juga mempertimbangkan daripada hujung D. Jadi kita perlu tulis persamaan moment di bahagian paling jauh daripada D, iaitu bahagian AB, daripada sini ke sini. Boleh juga kita buat seperti itu
Convention untuk persamaan Benny moment atau M berdasarkan apa yang kita pelajari di tajuk Benny moment. Jadi kalau kita ambil rasuk daripada hujung sebelah kiri, momen ikut jam akan memberikan persamaan positif. Sementara momen lawan jam dikira sebagai negatif kalau kita ambil daripada hujung kiri. Contohnya di sini katakan kita ambil daripada hujung kiri. Jadi bahagian paling jauh daripada hujung kiri ialah bahagian C. Jadi kita tulis satu persamaan di sini, bersama M. Jadi free body diagram dia yang ini 6 refer di kedudukan section 11 adalah memberikan arah ikut jam. Jadi dia jadi positif ni. Jarak dia ke sini ialah X. Sementara beban 10, jarak dia ke tempat kita ambil moment di section 11 ini ialah X minus 4. Dan 10 adalah memberikan arah lawan jam. Jadi dia jadi negatif ya. 10 times jarak dia X minus 4. Kalau kita ambil daripada hujung sebelah kanan pula, hujung C ya, bahagian yang paling jauh daripada hujung C akan jadi bahagian AB ya. Jadi kita tulis section di sini. Ini dia. Kalau kita ambil daripada sebelah kanan. Jadi bila kita ambil daripada sebelah kanan, momen ikut jam akan jadi negatif pula. Dan momen lawan jam sebaliknya akan jadi positif. Jadi contohnya di sini 4 refer di section 22 adalah lawan jam. Jadi M jadi positif 2 times X. Beban 10 bertindak ke bawah akan memberikan momen ikut jam. Dia akan jadi minus. Jarak ni ke sini ialah X minus 6. Jadi convention ini adalah mematuhi basic convention untuk Benny moment, iaitu kalau dia sagging, ini ialah Benny moment positif ya. Bahagian atas rasuk mengalami compression, bahagian bawah mengalami tension ya. Kalau dia hogging, M ialah minus ya. Bahagian sebelah atas akan mengalami tension, bahagian bawah mengalami compression. Jadi jika kita ambil dari sebelah kiri, momen ikut jam adalah positif, momen lawan jam adalah negatif ya. Mematuhi konsep asas bagi convention Benny moment. Sebaliknya kalau kita ambil daripada sebelah kanan, momen ikut jam adalah negatif, momen lawan jam pula akan menjadi positif. Ini adalah penting untuk kita tahu ya. Kalau kita ada cantilever beam ya, contohnya yang ini ya. Katakan ini awak punya cantilever beam ya. Jadi kalau kita ingin permudahkan solution dia, kita ambil daripada sebelah kanan ya. Jadi kalau kita ambil sebelah kanan daripada hujung kanan, iaitu hujung C, section kita yang perlu ditulis bersama Benny moment di bahagian AB di sini ya. Jadi kalau kita tulis persamaan moment di sini, M di situ ya, daripada sini ke sini ialah X, yang lebih ni ialah X minus 3 ya. Jadi bersama M dia kita ambil daripada sebelah kanan, jadi ikut jam akan jadi minus ya. Minus 20X minus 10X tolak 3 ya, bersama momen di sini. Tapi kalau kita ambil daripada hujung sebelah kiri ya,
kita ambil. Jadi section yang paling jauh ialah bahagian BC. Jadi kalau kita lukis sistem daya daripada hujung A, ini adalah section 2. Kita nak tulis persamaan di sini ya. Kita sekarang ada daya 10 dan kita ada daya tindak balas di sini ya, yang perlu kita kira. Jadi kalau kira ni, ini dapat 30, ini dapat 120 ya. Kalau kita kira. Jadi persamaan M kita, bila kita ambil daripada hujung sebelah kiri, menjadi lebih panjang ya. Kalau kita tulis M kita, kita perlu melibatkan ME. Dia adalah lawan jam. Kemudian kita ada RA ikut jam. Bila kita ambil dari sebelah kanan, ikut jam adalah jadi positif. Jarak ni ke sini ialah X. Sementara ni ke sini, jarak dia menjadi ini 2 meter. X tolak 2 ya. 30x. Kemudian kita ada beban 10 pula, bertindak ke bawah jadi lawan jam ya. Lawan jam daripada sebelah kiri ialah negatif ya. Jadi kalau awak bandingkan dua persamaan tu, kita akan dapati kalau kita ambil daripada hujung sebelah kanan, persamaannya menjadi lebih pendek dan seterusnya menjadi lebih mudah. Berbanding kalau kita ambil daripada sebelah kiri, iaitu daripada A, kita ada persamaan yang lebih panjang. Jadi saya nak cerita pada awak, tidak semestinya kita sentiasa mempertimbangkan daripada sebelah kiri untuk menulis persamaan bending moment. Ada ketikanya, terutamanya untuk cantilever beam ya, kita perlu mempertimbangkan persamaan moment daripada hujung sebelah kanan. Bila kita pertimbangkan daripada hujung sebelah kanan, moment ikut jam akan jadi negatif, sementara moment lawan jam akan menjadi positif. Jadi berbalik kepada nota kita ni. Jadi saya dah tunjukkan convention. Kalau kita ambil dari sebelah kanan, moment ikut jam adalah positif, lawan jam negatif. Kalau kita pertimbangkan sistem dari sebelah dari sebelah kiri ya. Kalau kita ambil dari sebelah kanan, ikut jam akan jadi negatif, lawan jam akan jadi positif. Okey, saya ada buat mistake sini. Ini sebenarnya ini bukan 2 ya. Inilah 4x. Ini salah. Okey, cara untuk kita menulis persamaan M, kita hanya perlu tahu 3, biasanya 3 saja ya. 3 keadaan beban yang perlu kita tahu untuk menulis persamaan M. Jadi yang pertama point load atau beban titik ya. Jadi kalau kita ambil dari sebelah kiri, moment ikut jam adalah positif, lawan jam adalah negatif ya. Jadi tindak balas ni RA dikira sebagai point load. Jarak dia ke section yang kita ingin tulis persamaan moment, katakan 1 di sini ya, ialah X. Jadi RA time X positif ikut jam. Kemudian beban P bertindak ke bawah akan menjadi lawan jam, jadi minus. Jarak ni ke sini akan tinggal X minus 4. Jadi P time X minus 4. Jadi yang perlu awak ingat, jika kita ambil daripada sebelah kanan, sebelah kiri, ikut jam adalah positif momennya, lawan jam adalah negatif. Bentuk
beban yang kedua perlu kita tahu ialah momen luar. Jadi katakan kita masih lagi ambil daripada hujung sebelah kiri. Bahagian paling jauh ialah bahagian BC. Jadi kita buat satu imaginary section kat situ. Jadi daripada hujung A, jarak dia ke section satu ialah X. Jadi RA, reaction di A akan memberikan kita momen ikut jam, jadi positif. Sementara momen luar di sini bergantung pada arah ya. Kalau arah dia momen luar ya. Kalau kita ambil dari sebelah kiri, ikut jam ialah positif. Jadi ini akan jadi positif lah. Dan cara kita tulis jarak kedudukan dia daripada tempat kita ambil momen di sini ialah X minus 4. Jadi kita tulis seperti ini ya. X minus 4 eksponen 0 ya. Sebab ini akan jadi 1. Jadi bila kita time M, hasilnya dapat M. Seolah kita tak ada multiply dengan distance lah. Jadi perlu ingat kalau momen luar, jika kita ambil dari sebelah kiri, maka momen ikut jam adalah momen luar ikut jam adalah positif, momen luar lawan jam adalah negatif. Jadi katakan yang sama tadi, katakan ini M kita, jarak ni katakan 4 meter, 6 meter ya. A, B, C ya. Jadi kalau kita ambil daripada sebelah kanan ya, daripada C, bahagian paling jauh ialah di AB. Jadi kalau kita lukis free body diagram sekarang, ini ada tindak balas di C. Kemudian di B, kita ada momen luar ikut jam ya. Kita nak tulis kat sini ya, M di sini. Jadi M kita sekarang kita ambil daripada hujung kanan, lawan jam adalah positif. RC memberikan momen lawan jam positif. Jarak ni ke sini ialah X. Jadi yang ini jarak dia akan jadi X minus 6. Ini ialah 6 meter. Dan bila kita refer daripada hujung kanan, momennya asal je ialah ikut jam ya. Bila ikut jam, kalau daripada hujung kanan, ia adalah minus X, kedudukan dia ganda kosong. Kita tulis macam tu ya. RC tu ada jarak ni X. RC time X tolak M, M ialah ikut jam, jadi negatif kalau kita ambil daripada hujung sebelah kanan. Jadi saya dah tunjuk momen luar. Kita pergi ke beban yang ketiga, iaitu uniform distributed load. Jadi katakan sekarang kita ada contoh rasuk di situ. Kita ambil daripada hujung sebelah kiri, section paling jauh ialah BC. Jadi kita buat satu imaginary section kat situ. Jadi sistem free body diagram kita daripada hujung A seperti yang dibuat. RA memberikan lawan ikut jam jadi positif. Kemudian W bertindak ke bawah ya. Jadi dia akan memberikan momen lawan jam jadi minus. Jarak dia merentang ni X. Ini bukan 2, 4 ni. Saya bentukkan kat sini. Ini bukan 4 ni. Ini 2 meter. Tolong betulkan nota awal. 2 meter. Itu ialah 2 meter. Jadi jarak tu ialah X tolak 2. Itulah 2 meter ya. Jadi beban terakhir bertindak ke bawah akan memberikan momen lawan jam, dia jadi negatif.
Jarak dia merentang x minus 2. Kemudian jarak dia bertindak di tengah-tengah. Jadi jarak ni tinggal x minus 2 divide by 2. Yang ini ya. Jadi x minus 2 times x minus 2 jadi exponent 2. Jadi ini persamaannya ya. Kalau beban teragih tu tidak sampai di kedudukan yang kita ingin tulis bersama momen. Contohnya ini ya. Section kita nak tulis bersama momen di situ tapi beban teragih hanya berhenti di kedudukan C ya. Jadi jika beban teragih tak sampai di kedudukan momen, maka beban teragih hendaklah diteruskan, hendaklah kita panjangkan sehingga kedudukan momen. Maknanya kita kena tambah ni. Tambah tu sehingga sampai ke kedudukan momen ni. Kemudian bila kita dah tambah bahagian atas tu, jadi supaya dia equivalent ataupun setara, kita letak di bahagian yang kita tambah tu momen teragih yang sama tapi berlawanan arah ya, seperti ni. Jadi yang ini bertindak ke atas. Jadi bila kita tulis bersama momen sekarang, M ni kita ada RA tertinggal tu. RA jarak sini ke sini ialah X ikut jam positif. Kemudian beban yang kita sambungkan ni kita jadikan hanya satu beban saja. Jadi dia bertindak ke bawah, jadi minus sebab dia lawan jam. W jarak ni ke sini ialah X minus 2. Jadi ini dia. Jarak dia bertindak di tengah-tengah. Jadi jarak ni tinggal X minus 2 divide by 2. Yang ini. Sementara untuk beban teragih di sebelah bawah, ini ialah kedudukan C. Jadi jarak ni ke sini ialah X minus 5. Dia bertindak daripada bawah ke atas. Jadi dia akan memberikan momen ikut jam. Jadi positif. W jarak dia merentang ni ke sini ialah X tolak 5. Dia bertindak di tengah-tengah. Jadi arah ke sini ialah X tolak 5 divide by 2. Yang ini. Jadi kalau kita pemudahkan, kita dapat seperti itu. Jadi apa yang perlu kita tahu, kalau beban teragih tu tidak sampai ke kedudukan momen yang kita ingin tulis, kita perlu extend ya. Jadi daripada situ kita tambah pula bahagian di sebelah bawah. Kita letak arah yang berlawanan ya, magnitude yang sama tetapi arah tindakan dia berlawanan. Saya tunjuk satu lagi contoh. Ketika ini saya buat besar sikit ya. Ya. Jadi kita mempertimbangkan daripada hujung sebelah kiri, bahagian paling jauh daripada hujung A ialah di bahagian BC ya. Jadi kita akan buat satu section di situ. Dan kita tulis persamaan momen di sini. Jadi kalau kita lukis sistem daya sehingga ke keratan yang kita ambil, ini kita ada RA, ini kita ada RB, beban kita sampai ke B saja ya. Ini kedudukan momen kita yang kita nak tulis. Jadi bila itu berlaku, kita extend beban ni sampai ke situ. Katakan beban ni ialah 8 kN per meter ya. Bila kita dah tambah bahagian sebelah atas tu, maka untuk dia menjadi equivalent, kita tambah
nilai yang sama, magnitude je, tapi berlawanan. Jadi nilai beban masih sama 8 kN. Cuma dia sekarang bertindak ke atas. Okay. Jadi daripada jarak-jarak dia, daripada sini ke sini, katakan X. Jadi ni ke sini akan jadi X tolak 4. Bila kita nak tulis sama moment, M RA memberikan moment ikut jam, jadi plus jarak dia ke tempat ni ialah X. Kemudian kita ada beban terakhir di sebelah atas ni, kita jadikan hanya satu beban saja. Dia akan bertindak di tengah-tengah akan memberikan moment lawan jam. Jadi negatif, jarak dia mentah hingga ke sini ialah X. Kemudian jarak dia bertindak daripada sini ke sini, tengah-tengah, X per 2. Jadi 2. Kemudian kita ada beban di sini yang bertindak ke atas. Dia bila bertindak ke atas akan memberikan moment ikut jam. Jadi plus bagi moment ikut jam jika rasuk dia ambil dari sebelah kiri. Jadi nilai beban masih sama 8. Jarak dia merentang ialah X minus 4. Beban akan daya berdragi akan bertindak di tengah-tengah. Jadi jarak ni ialah X tolak 4 divide by 2. Jadi time jarak tu ya. Jadi kalau kita pemudahkan, kita dapat M sama juga RA tolak 4X squared plus 4X. Tu ya. Kita dapat seperti itu. Untuk menggunakan kaedah Macaulay bagi tujuan mencari deflection dan rotation ataupun slope, kita perlu mengikuti beberapa syarat. Yang pertama sekali, expression X minus A ataupun apa-apa lah, X minus 2 ke X minus 4, dalam bracket tu kita tak boleh permudahkan, atau kita tak boleh buka bracket tu, ataupun kita tak boleh kembangkan. Contohnya kita ada expression di sini X minus 4 exponent 2. Kita tidak boleh buka bracket tu, kita permudahkan jadi X exponent 2 minus 8X plus 16 kita tidak boleh jadi macam tu Jadi kita biarkan dalam bracket tu. Yang kedua, bila kita ganti nilai X dengan nilai number yang sebenar, jika nilai dalam bracket tu adalah kosong atau negatif, kita ambil dia sebagai kosong. Kalau dia lebih besar dari kosong, maka kita pakai nilai hasil produk dalam bracket tu lah. Contohnya situ, katakan nilai X ialah 2 dan kita ada expression dalam bracket X minus 4. Jadi bila kita ganti X sama je 2 dalam expression tu, kita akan dapat nilai tu negatif 2. Jadi kita anggap dia sama je kosong saja. Yang ketiga, bila kita buat integration X minus A exponent N, dia akan jadi X minus A exponent N plus 1 divide N plus 1. Itu cara standard lah untuk kita buat integration. Jadi saya berhenti di sini dulu. Cara-cara menggunakan kaedah Macaulay untuk mengira pesongan dan deflection. Next, saya akan tunjuk contoh bagaimana kaedah ini digunakan
dalam pengiraan.